Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO hari ini, yang mana dia ulang-ulang mengatakan bahawa tidak lama selepas saya tidak bersetuju UMNO dibubarkan, saya terpaksa membayar harga yang tinggi dengan pendakwaan terpilih dikenakan 87 pertuduhan rasuah. Di sini kita boleh lihat bahawa sikapnya seorang Presiden UMNO berkenaan dengan apabila beliau dipertuduhkan dengan 87 pertuduhan. Pertuduhan yang melibatkan Presiden UMNO ini bukan pertuduhan terpilih. Kalau kita rakyat lihat, dia melibatkan rasuah, melibatkan salah guna kuasa, melibatkan money laundry. Money laundry ini adalah dilihat oleh bank negara yang mana ada perjalanan duit itu daripada A ke B ataupun B ke A dan sebagainya, maka dia dipertuduhkan dengan pertuduhan bukan terpilih. Jadi apa yang diucapkan oleh Presiden UMNO ni sepatutnya dia melihat perkara ini di dalam mahkamah. Apa yang dia nak katakan bahawa dia mempertahankan UMNO itu pada saya mudah saja. Apabila kita menjadi sebuah presiden ataupun menjadi seorang presiden sebuah parti yang apalagi agak besar seperti UMNO ini, maka kita akan mempertahankan, dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan bahawa saya tidak pernah berganjak demi pertahankan UMNO. Kalau Presiden UMNO keluar daripada UMNO, maka kerjaya politiknya habis. Maka mungkin dah lama Presiden UMNO ni masuk dalam kandang. Hari ini dia bernasib baik sedikit kerana dia boleh delay-delaykan kes dia. Kes dia begitu lama. Kalau betul Presiden UMNO mengatakan ini pendakwaan terpilih, dia kena tunjukkan bukti di mahkamah. Dia kena mengulaskan perkara ini bukan di luar. Dia kena ulaskan benda ini, dia kena bagi tahu dekat hakim di sana bahawa ini adalah pertuduhan terpilih dan dia kena tunjuk bukti-buktinya. Tapi akhirnya dia bercakap di luar, begitu juga peguam-peguam Najib bercakap di luar, yang mana hanya untuk membuat naratif, hanya untuk membuat propaganda demi untuk dilihatkan kepada rakyat agar rakyat percaya. Tapi hakikatnya pertuduhan yang dikata terpilih ini, yang sebelum-sebelum ini mereka bermaharaja rera dengan jawatan-jawatan yang mereka duduki di kerajaan apabila mereka memerintah. Dalam waktu PHS memerintah 22 bulan, dia didakwa dengan 87 pertuduhan. Jika hari ini kerajaan yang telah ditubuhkan melalui pintu belakang ini, kalau betul beliau tak bersalah, kenapa tak buang semua sekali kes ini? Jadi hari ini dia masih sangkut dengan 47 kes, yang mana 40 kes yang dibuang ini memang tidak mempunyai bukti-bukti yang jelas untuk kita nak membuat pertuduhan. Jadi yang 47 ni melibatkan akal budi ini, dia dilihat agak jelas dan boleh membawa Presiden UMNO ni ke penjara. Sebab itu kita lihat bahawa beliau seolah-olah ketakutan sangat sehingga membuat pilihan raya ini kerana dia nak melihat bahawa Barisan Nasional itu boleh menang, dan akhirnya dia nak lepaskan segala pertuduhan yang melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Jadi apa yang dia ucapkan, yang mana sebelum-sebelum ini dia kata pihak lawan spinkan kata-kata dia itu. Kenyataan seorang presiden, kenyataan elit-elit politik sepatutnya seperti Presiden UMNO ni harus melihat ke depan bahawa ucapan kita ini itu akan menjadi pegangan rakyat, akan dianalisa oleh rakyat. Maka kalau kita buat ucapan seperti itu, jelas menunjukkan bahawa selama ini UMNO, Barisan Nasional banyak melakukan keterisan. Sebab itu apabila dia buat ucapan itu, dia tergelak-gelak, dia tidak serius di situ. Ini adalah penanda aras bagi rakyat untuk melihat. Hari ini bukan rakyat bodoh. Rakyat ada sosial media, rakyat boleh menilai, rakyat boleh lihat gerak-geri kita sebagai pemimpin. Maka tidak ada isu di situ. Isu yang saya nak kembali lagi nak cerita adalah apabila dia ulang-ulang cerita bahawa dia tak nak berganjak seinci pun untuk mempertahankan UMNO itu. Dia bukan isunya dia tak nak berganjak, itu yang saya kata tadi. Dia sebenarnya menggunakan UMNO itu untuk mempertahankan diri. Sekarang ni, parti UMNO itu digunakan oleh Zahid Hamidi untuk menyelamatkan nyawa dia.
itulah nyawa politik dia yang ada. Siapa nak terima Zahid Hamidi? Saya tak percaya parti PKR nak terima Zahid Hamidi. Saya tak percaya parti Perikatan Nasional ataupun Bersatu nak terima Zahid Hamidi. Begitu juga dengan parti Tun. Jadi dia nak cerita di situ putar belit. Konon-kononnya dia mempertahankan. Kerana kalau hari ini sebahagian daripada ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO tidak suka juga dengan Zahid Hamidi ini. Tetapi kerana dia presiden, maka tidak ada jalan. Hari ini bubar parlimen, maka mereka terpaksa mengampu Zahid Hamidi ini demi untuk mendapat watikah. Jadi itu dia. Sekarang ini Perdana Menteri interim pun terpaksa mengampu balik Zahid Hamidi untuk mendapat watikah. Jika tidak, tak boleh bertanding. Maka dia sendiri pun sepatutnya hari ini letak jawatan dan digantikan dengan presiden yang baru agar dia boleh memberi laluan dengan kes-kes beliau. Kes-kesnya tergantung ini. Jika UMNO Barisan Nasional menang dalam pilihan raya ke-15 ini, maka harapan dia nak lepaskan diri dia dan dia nak menjadi Perdana Menteri. Adakah kita rakyat bersetuju juga? Saya rasa ramai di luar sana dan apa yang kita lihat ini ada kebaikannya. Berterima kasih kerana dia tidak letak jawatan dan akhirnya dia menunjukkan kelemahan-kelemahan dia sebagai presiden UMNO itu kepada rakyat. Kita jangan lihat persepsi-persepsi propaganda yang dimainkan oleh walaon-walaon UMNO ini. Mereka bercerita seolah-olah UMNO saja yang boleh membentuk negara ini agar lebih baik. Padahal UMNO Barisan Nasional ni yang buat hutang begitu banyak. Walaon-walaon yang ada ni, mereka-mereka punya blogger yang tak mana-mana ni, yang mana hanya cakap benda-benda yang sama, tidak ada naratif, tidak ada kemampuan nak cerita tentang ekonomi, hanya nak mencerita PH hancing, kita serik dengan 22 bulan. Itu saja kemampuan mereka. Dan mereka-mereka ini sebenarnya hanya mencari makan dalam politik, hanya untuk nak memenangikan pilihan raya itu agar mereka boleh dapat sedikit habuan, iaitu mungkin tender, mungkin projek, mungkin kerja dengan kerjaan secara lantikan. Jadi inilah dari dulu sehingga sekarang, bahawa kita perlu mengubah kepimpinan negara ini. Kita kena beri laluan kepada orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita, maka kita boleh lihat bahawa beliau tidak dilihat ada dendam dengan orang lain, tetapi dia akan reformkan sistem negara kita ini, terutamanya apabila tokoh-tokoh yang seperti Rafizi Lamli ini ada dalam kerajaan, maka mereka akan reformkan sistem kita ni, iaitu mungkin SPRM kita dah boleh letak di bawah parlimen, dan juga badan-badan uniform yang lain kita letak di bawah parlimen, badan kehakiman kita ni, peguam negara kita ini. Tetapi kalau kita suruh lagi mereka-mereka yang menyangak harta negara ini, maka mereka akan ubah struktur undang-undang negara kita ini sesuai untuk menyelamatkan diri mereka. Ini yang berlaku. Jadi dia tidak perlulah ulang-ulang nak cerita bahawa kerana dia terkena pendakwaan terpilih nak mempertahankan UMNO. Sebenarnya dia dah last choice. Last choice-nya adalah harus bertahan dalam UMNO itu dan menggunakan parti UMNO itu untuk menyelamatkan nyawa dia. Itulah kesudahan. Dan akhirnya berterima kasih juga kita rakyat kerana dia berjaya melemahkan parti UMNO itu secara pelan-pelan ataupun secara halus. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.